Okay, dah belum? Dah Boleh mula Video pertama aku kot. Boleh mula Cantik Okay. Okay, geng. Ni aku lemah ni. Gerak lu, geng. Lepak, geng. Monster boleh pakai penyapu sampah pula. Tapi aku dah settle kan. Okay, kita mulakan. Okay, Assalamualaikum. Yang pertama aku ucapkan selamat datang ke channel pertama aku, iaitu berkenaan tentang review toys. Okay, review toys Kamen Rider. Okay, korang semua tahu kan Kamen Rider tu apa? Okay, so dalam video kali ni, memandangkan ni video kali pertama aku, kalau ada benda yang tak kena, kalau ada info yang tak kena ataupun yang tak jelas, korang boleh komen dan jangan lupa untuk support aku, geng. Sebab aku pun baru pertama kali dalam dunia collect langsung. Ada orang tanya dengan aku, tak menyesal ke? Tak menyesal ke terjebak dalam benda yang macam ni? Ada orang kata membazir. Aku tak menyesal, geng. Aku tak menyesal. Benda tu hanya malah cerita lah dia punya pelaburan dia tu dalam dunia kolektor ni. Sebab tu aku nak buat sikit konten lah pasal SHF ni. Sebab aku pun ada tengok luar negara ada buat kan. So why not aku cuba untuk review daripada pandangan aku. Sebuah masa. So ini video pertama aku akan tunjukkan satu siri Kamen Rider Ryuki. Tapi aku tak minat sangat lah Ryuki ni. Tapi tak ada kan, fan tak marah kan? Tak apa kan? Okay, kan. So aku akan review satu Kamen Rider, satu watak lah dalam Kamen Rider Ryuki ni. So nak tahu apa dia, kita tengok apa yang ada pada siri ataupun SHF, iaitu Kamen Rider Ouja. Okay, geng, so ini bahagian kotak untuk Kamen Rider Ouja kita. Okay, so aku akan close up apa yang ada pada labeling kotak ni. Yang pertamanya, macam biasa, design dia tu dengan warna dia yang sangat elegan lah. Kamen Masked Rider Ouja, SHF Figurants. Okay, so dekat bahagian kotak ni dia dah tunjuk lah dia punya labeling dia, Bandai Tamashii Nation. Itu memang wajib ada. Dan untuk labeling kotak ni yang paling aku suka ni, sebab apa? Sebab dia punya warna dekat bahagian depan ni memang buat orang sayang untuk ada kotak dia. Sebab ada orang yang suka collect kotak, bukan sekadar dia punya figure je. Kotak pun penting. Sebab apa? Kotak ni penting untuk kolektor dia. Okay, so labeling kat sini dia tunjuk style yang korang boleh buat dengan figure ni. Kejap lagi kita gayakan dan aku akan tunjukkan apa gaya yang ada yang boleh kita lenturkan daripada figure Kamen Rider ni lah. Okay, kalau dekat sini kita nampak semua aksesori yang kita dapat ada dalam kotak ni yang kita akan tunjuk kejap lagi lah. Termasuklah dia punya kad tu. Kad dia ni yang best ni, geng. Walaupun kecil, walaupun nampak macam tak ada nilai, tapi kalau hilang, menangis tuan dia, geng. Okay, so kotak dia nak kata tak besar, tak berapa kecil lah, tapi agak pada aku nampak dia punya tu eksklusif lah, geng. Okay, sebab tu benda ni, permainan ni memang direka khas di Japan lah. Labeling dia pun memang Japan. Okay, so kalau korang beli Kamen Rider ni, korang akan dapat satu set. Dan pastikan dia ada logo Bandai dan Tamashii Toei dengan Tamashii Nation. Mana lambang Tamashii dia? Tamashii Nation. Okay, aku pun dah lupa, geng, kat mana lambang Tamashii Nation dia. Ini, geng. Tamashii Nation ni. Ni adalah produk keluaran dia orang lah.
Okay, so let's go guys. Kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak Kamen Rider Ouija ni. Kita buat ASMR sikit. Okay, saja nak racun korang geng. So jom kita buka. Okay geng, so ini adalah Kamen Rider Ouija Henshin, Kamen Rider yang paling orang kata apa, dibenci sekali lah dalam siri Ryuki. Tapi aku suka dia geng, Kamen Rider ni. Sebab Kamen Rider ni walaupun dia watak dia jahat tapi sempoi, lawak pun ada juga. Okay, so ini adalah bahagian dalaman untuk SHF Kamen Rider Ouija. Okay, apa yang kita nampak dalam box ni, korang akan dapat beberapa item lah. Beberapa item. Kalau Kamen Rider Ouija ni, korang dapat satu dia punya weapon dia. Cuma weapon dia untuk yang dalam SHF ni, dia berbeza dengan yang filem lah. Sebab kalau dalam filem dia nampak pendek geng. Tapi demi kepuasan untuk pembeli-pembeli Ouija ni, size dia memang agak panjang. Kejap lagi kita akan review, kita akan buka box ni. So sekarang ni aku akan tunjukkan dulu dia punya apa item yang korang dapat. Okay, ini tongkat dia. Tongkat dia kalau korang tengok dia punya detail dia memang mengancam geng. Sebiji macam dalam filem. Dengan pemegang dia, warna dia. Cuma kat sini kalau kita nampak dia punya warna dia ni memang agak lain daripada cerita lah. Maksudnya kat sini warna dia agak kurang pekat lah. Kalau dalam siri, siapa yang tengok Kamen Rider Ryuki, dia punya warna dia agak terang dan berkilat. Tapi dalam figure ni warna dia tak terlampau terang dan tak terlampau shining lah. Sekadar orang kata apa, ngam-ngam soy macam tu. Okay, ni bahagian kaki dia. Dalam kotak ni apa yang korang dapat? Korang akan dapat satu ni lah. Ini dia punya base dia. Tertulis kat sini Kamen Rider Ouija. Ini tapak dia lah. Siapa yang suka nak standkan, kejap lagi kita try standkan dia. Korang patut akan dapat ni sekali satu set dengan Kamen Rider figure. Dia agak accurate jugalah. Agak tinggi jugalah. Sebab ini tapak tangan aku daripada pergelangan sampai hujung tu. Kalau bagi siapa yang tak pernah ada SHF, inilah saiz sebenar dia. So apa yang aku suka kau tengok dia punya weapon dia memang aku cukup suka. Memang kalau kita buat action memang padu geng. Sebab dia punya weapon dia panjang dan juga memukau. Okay, so kita akan tengok card yang ada dalam SHF ni. So geng, ini juga korang akan dapat. Dia tengok juga figure. Kadang-kadang benda ni ada yang suka main, dia akan buka. Tapi macam aku tak berapa nak guna sangat lah kad ni. Jadi aku akan biarkan seal dalam plastik. Sebab pada aku dia agak cantik dan detail. Kalau korang tengok siri Ryuki, satu-satu dia punya gambar untuk kad dia tu, serangan dia tu, semua detail. Ni bukan mainan untuk budak-budak geng. Sebab kalau untuk budak-budak dia tak ada buat accurate macam ni. Kalau untuk budak bagi dah hilang dah ni aku rasa. Okay, so kita akan buka pula bahagian kotak ni geng. Jom. Okay geng, kalau daripada sini, daripada dekat korang boleh nampak betapa detail dan betapa mengancamnya lah untuk model Kamen Rider Ouija ni. Okay, daripada segi warna dia memang kalau korang pandai jaga dia tak fade lah. Ni tempat kad dia, cuma tempat kad dia tak boleh tarik. Tapi dia punya design dia dengan dia punya detail tu aku memang puji betul lah. Sebab walaupun lambang ular ni sebenarnya kalau bagi yang tak kisah, dia akan tak kisah pun benda ni, lambang ni. Tapi bagi aku, benda ni walaupun dia buat detail tak detail, tapi tetap daripada jauh nampak detail lah lambang ular tu. Dengan dia punya ukiran dia, tempat lubang dalam dia punya bahagian pinggang ni pun memang accurate lah. Okay, so kali ni aku nak tunjuk apa yang ada dalam ni. Okay, yang pertama dia punya senjata dia. Okay, panjang kan. Sepanjang cintaku padamu. Cik wah. Okay, ini dia punya weapon dia. Memang accurate gila. Okay, daripada segi pemegang dia dan dia punya design dia, ada berlekuk-lekuk ni.
memang tak ada, kita nampak tak ada technical issue lah. Memang cantik sampailah hujung ni. Okey, ini yang pertama dia punya weapon. Okey, yang kedua dia punya tongkat dia. Okey geng, korang akan dapat tongkat ni. Okey, daripada segi saiz tongkat ni pula, aku cuba zoomkan supaya korang nampak kenapa SS Chef ni dia punya figure sangat diminati oleh kalangan orang dewasa lah. Okey geng, boleh nampak tak? Okey, ni dia punya saiz kepala ular dia. Gigi dia pun nampak geng, walaupun kecil kan. Walaupun dia punya saiz ni kecil, walaupun kalau boleh tersilap, tapi dia tetap buat, Bandai tetap buat dengan detail lah. Okey, daripada segi ukiran kepala tedung dia, garis-garis dia, semua kalau korang pegang, dia tak ada rasa macam barang murah lah, senang cerita. Kalau korang pegang pun korang tahu benda ni memang berkualiti lah. Okey, apa yang bestnya pasal tongkat dia ni? Okey, kalau korang perasan kat sini, kamera zoom please. Okey, final bento. Okey geng, okey, kalau korang perasan kat sini, dia punya bahagian kepala boleh buka geng. Okey, kalau korang nampak kat sini, kad yang aku tunjuk tadi dia boleh masuk kat sini geng. Dia boleh masukkan kad tu dekat sini, boleh buka dan tutup. Okey, kalau kita tengok dalam, siapa yang tengok siri Ryuki, dia akan tolak macam ni geng, Final Vento. Jadi memang accurate. Aku pun memang suka lah. Kalau korang masukkan kad dekat dalam ni pun, dia boleh tutup balik dan korang boleh stylekan figure ni dengan macam-macam pergerakan lah. Okey, selesai buat weapon. Ini yang paling ditunggu-tunggu sekali. Okey, keluarlah engkau wahai ular. Okey, bila kita nak keluarkan dia pun kena hati-hati geng. Okey, sebab ada orang macam kolektor, dia memang sangat berjaga-jaga untuk keluarkan barang ni. Okey, so kita akan keluarkan dan gayakan. Okey geng, ni aku dah keluarkan. Kalau kita nampak design dekat sini memang sangat terpadu geng. Okey, kita akan tunjuk daripada belakang. Okey, macam biasa belakang dia, tahap kedetailan dia tu memang tak boleh dipertikaikan lagi. Korang tengok kalau aku zoom kamera daripada dekat, macam action dalam TV geng. Okey, aku try buat suara sekejap. Kido Tatakai. Sama tak? Okey, jadi macam tu lah. Dia punya figure so far memang aku puas hati lah. Lagipun untuk Oja ni, dia memang ramai yang minat. Bukan sekadar watak dia je, tapi sampai ke SS Chef dia pun boleh dikatakan jarang orang jual, tapi ada. Tapi ramai juga yang simpan Oja ni. Jadi so kalau korang ada peluang untuk beli Oja ni, jangan lepaskan geng. Okey, so kat sini kalau bahagian tangan dia kita tengok. Okey, semua tak ada masalah. Korang boleh gerakkan tangan dia sampai bahagian penghadang atas ni lah. Boleh pusing 360. Okey, bahagian tepi ni pun sama. Korang boleh tegakkan. Dan kalau ikutkan daripada figure ni, korang tak boleh untuk paksa tegakkan tangan ni sampai ke atas lah. Sebab apa? Sebab memang dia direka khas untuk pergerakan dia sampai tahap macam tu je. Okey. Okey, dan next. Okey, bahagian badan dia kat sini geng. Okey, ni aku suka ni pasal SS Chef ni, dia sangat fleksibel. Dia tak betul-betul kaku geng. Maknanya kalau korang buat style, korang nak macam gini ke, dia boleh. Dia boleh dilenturkan. Ini semua jenis SS Chef adalah. Dia ada satu joint dekat bahagian sini, yang mana korang boleh tundukkan dia, dan juga korang boleh kebelakangkan dia macam dalam siri lah. Maknanya bahagian posture badan dia tu memang sangat perfect lah orang cakap. Dalam bahagian sini pun, kalau korang tengok, dia memang teliti lah. Bandai dia buat SS Chef ni memang dia teliti lah. Sebab tu kalau korang beli dengan harga yang mahal tu, jangan pelik lah. Sebab macam-macam kepuasan korang dapat. Serius aku cakap, korang dapat kepuasan macam-macam kalau korang try main SS Chef ni. Lagi-lagi yang suka buat action lah. Kalau daripada ni nampak macam mainan,
Tapi kalau dekat ke kat sini, lepas tu latar belakang pula macam ada bangunan ke, ada rumput ke, korang boleh nampak lah dia punya reliable dia tu, dia punya real dia. Okey, ni bahagian kepala dia. Okey, kalau korang tengok kat sini bahagian leher dia pun sama. Okey, macam dalam filem lah. Kepala dia kan suka macam gini kan. Okey, korang boleh ke depan, korang boleh tolak, boleh ke kiri, boleh ke kanan lah. Cuma benda ni pusing dengan hati-hati. Kadang-kadang dia tak patah, tapi dia jadi loose. Dia jadi loose, dia boleh jadi longgar. So, kalau daripada segi posture badan dia, korang boleh fleksibelkan dia, nampak? Sebab tu as a chef ni harga dia mahal. Sebab tu harga dia bukan harga budak-budak, geng. Sebab dia memang mainan untuk orang dewasa. Sebab tu dia sangat fleksibel. Kepala dia boleh macam ni, dan juga badan dia boleh dilenturkan lah. Okey, cuma korang kena berhati-hati lah waktu menggayakan tu. Dan Oja ni dia berdiri macam mana pun tetap style, sebab style dia memang macam tu. Okey, geng. So aku akan try buat action pose untuk Kamen Rider Oja ni. Aku harap review aku yang pertama ni tak adalah terlampau teruk sangat kan cara aku bercakap ni. Sorry otai-otai, baru je masuk dunia kolektor. Okay, so check it out, geng. Kita kasih satu kali pausing figure untuk Ryuki ni memang beza. Sebab apa? Bila korang pegang dia ada lekuk tau. Dia ada lekuk kat sini, jadi nampak dia punya mahal tu. Kuku aku panjang pula, geng. Sorry, geng, belum potong lah. Okay, so kat sini kalau korang nampak dia lekuk kat sini, bila korang pegang macam ni, dia rasa mahal tau. Korang tak rasa mainan tu mainan budak-budak. Okay, lagi-lagi kalau korang buat action style lah. Okay, untuk bahagian kaki, korang boleh kangkangkan dia. Okay, aku rasa kalau nak main untuk kangkangkan macam ni, okay, buat rider kick lah. Contoh macam ni, aku selalu ambil gambar Instagram, buat rider kick jadi macam ni. Okay, ada orang dia suka nak kangkangkan sampai habis, terpulang lah. Tapi korang kena tengok, geng, join bahagian sini. Join bahagian sini tu korang kena tengok supaya korang tak terpatahkan dengan sengaja. Bila patah tu dah lain cerita. Okay, so far memang style. Kalau korang tengok kat sini, kalau aku ambil gambar daripada sudut macam ni, dia punya action dia macam dalam TV, geng. Sebiji macam dalam TV. Sebab tu kalau main angle, korang boleh dapat kepuasan dalam bergambar tu, geng. Okay, so kalau kat bahagian kaki sini, dia ada 3 lah. Satu kat sini korang boleh pusing. Ni korang boleh pusing lah. Boleh pusing 360 darjah lah. Sebab dia punya kaki ni, dia join dia bulat dekat situ. So korang boleh pusing 360 darjah, tapi kena hati-hati jugalah supaya korang tak patahkan ataupun tak loose kan dia punya pergerakan dia. Sebab bila terlampau banyak pergerakan dan korang buat secara kasar, memang dia akan cepat loose dan dia akan longgar. So aku memang sangat berjaga-jaga bahagian tu. Okay, selesai bab tangan. Okay, bab bahagian kaki pula. Okay, kalau kat sini dia ada, siapa yang biasa main SS Chef ni, bahagian kaki ni, geng, dia bukan sekadar boleh gerak dekat bahagian ankle dia, tapi dekat bahagian apa ni nama panggil ni, bahagian hujung kaki ni pun korang boleh gerakkan dia untuk kestabilan masa berdiri. Sebab kalau dia cipta kaki macam ni, sebab bila korang dirikan tu korang kena adjust. Nampak? So dia boleh diri dengan stabil lah. Sebab tu dia buat satu join dekat bahagian sini, supaya kolektor-kolektor yang suka buat style action macam aku ni, dia boleh dapat kepuasan untuk menggayakan karakter kesukaan dia. Dan untuk weapon ni pula, kalau korang nak masukkan weapon ni, dia agak susah sikit. Bagi aku agak susah lah, sebab korang kena buka dulu jari dia tu, barulah dia boleh pegang weapon ni. Okay, aku tunjuk satu kali contoh. So itu sajalah untuk review aku pada kali ni. Untuk video aku yang pertama, Kamen Rider Oja Tatakai. Okay,
Okay, so aku harap korang enjoy dengan review aku ni. Kalau ada yang kurang tu, aku minta maaf banyak-banyak lah geng Aku cuma nak kongsikan apa yang aku suka sebagai seorang kolektor ni. Geng. Okay geng. So, kita letak balik. So kat sini ada macam-macam jenis tangan. Ini adalah jenis untuk action lah. Kalau korang yang suka buat style, korang boleh tukar-tukarkan tangan ni dekat bahagian pergelangan dia. Cuma kena hati-hati geng. Cara nak tukar tu aku akan tunjuk di video yang akan datang lah. Cuma kali ni kita akan review dia punya bentuk figure kita. Okay geng. So jangan lupa geng, sesungguhnya racun itu benar. Tak hai. Cii.